Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Puan Fariha. Hari ini saya nak membentangkan presentation latihan industri saya. Uh, saya dulu. Nama saya Muhammad Badrul Syam bin Rusdi, bernomatrikan 17-19F1061. Saya melakukan latihan industri di Mary Brown, Sungai Siput. Jadi, saya mahu bercakap pasal history ataupun sejarah uh, Mary Brown lah. Ini adalah gambar pengasas Mary Brown, iaitu Datuk Lawrence Liu dan juga Datin Nancy Liu. Okay, permulaan Mary Brown. Mary Brown bermula pada tahun 1981 di Johor Bahru, di Jalan Wong Fok di Johor Bahru lah. Okay, idea Mary Brown ni tercetus apabila rangkaian makanan segera telah didominasi oleh kuasa barat, iaitu di Amerika Syarikat lah. Diorang telah bertapak di Malaysia setelah 10 tahun seperti KFC dan juga McDonald. Jadi mereka mencetus idea tersebut untuk orang kata untuk melahirkan satu jenama Malaysia, untuk mendominasikan market Malaysia oleh orang Malaysia sendiri. Jadi menu-menu yang ditawarkan adalah Mary Brown menawarkan menu-menu berasaskan makanan lokal, iaitu nasi lemak, nasi ayam, nasi kandar, bubur ayam, dan dulu ada sate lah, sekarang dah stop production sate tu. Okay. Mary Brown telah mendapat nama kedai makanan segera yang memperkenalkan makanan Malaysia lah. Dia orang yang pertama yang memperkenalkan makanan-makanan Malaysia dalam restoran dorang. Kini Mary Brown sudah mempunyai lebih 250 cawangan di seluruh negara seperti di Malaysia, di Thailand, di Indonesia, Filipina, Arab Saudi, UAE, dan juga di negara-negara di Afrika lah. Ini adalah visi dan misi Mary Brown. Visi Mary Brown untuk menjadi organisasi perkhidmatan pantas global. Diorang target untuk menjadi kedai makanan segera yang laju lah bertaraf global untuk menjadi jenama seluruh dunia. Okay, untuk menjadi jenama seluruh dunia ni macam apabila kita sebut pasal McDonald atau KFC, orang tahu okay, McDonald tu jual burger, KFC tu jual ayam lah. So Mary Brown pun target macam tu lah. Kalau orang sebut Mary Brown kat mana-mana je, negara mana dia sebut je Mary Brown, orang tahu oh ini kedai yang jual makanan Malaysia. Okay, seterusnya adalah misi. Misi Mary Brown adalah kecemerlangan dalam perkhidmatan pelanggan. Diorang nak target diorang punya customer service ni sentiasa cemerlang lah, sentiasa top. Standard tinggi dalam pertumbuhan kaki tangan dan melalui latihan yang konsisten. Jadi untuk target kecemerlangan dalam perkhidmatan pelanggan ni, diorang perlulah menumbuhkan kaki tangan dan staff-staff yang sentiasa dapat latihan lah, sentiasa in top condition, yang dapat latihan yang konsisten. Kecemerlangan operasi melalui perkhidmatan, kebersihan dan nilai standard yang tinggi. Apabila semua staff, semua kaki tangan telah selalu dapat latihan yang konsisten, wujudlah kecemerlangan operasi ini melalui perkhidmatan kebersihan dan juga nilai standard yang tinggi. Seterusnya, Mary Brown core value. Mary Brown sentiasa mengekalkan 4 huruf ini, iaitu Q, S, C, V. Q bermaksud quality, S adalah bermaksud service, C adalah cleanliness, V adalah value. Jadi Q, quality. SOP Mary Brown memberikan perkhidmatan pantas bertaraf dunia. Dalam SOP Mary Brown, diorang ada suggestion masa lah untuk membuat order. Contohnya mengambil order sekurang tak lebih 2 minit lah.
Jadi untuk membuat order pula tak lebih daripada 3 minit. Jadi dalam SOP diorang, daripada pengambilan order hinggalah memberi order kepada customer selama 5 minit sahaja. Seterusnya adalah servis. Dalam servis juga ada huruf C-A-R-E, iaitu care lah. C bermaksud courtesy, A bermaksud attractiveness. Attractiveness ni macam berpakaian segak supaya segak, sentiasa kemas supaya customer tengok kita tertarik lah untuk mengambil order, tertarik untuk masuk dalam kedai. R pula adalah respect. Respect ni seperti staff ataupun manager yang mengurus customer dengan penuh hormat, penuh respect. Ini adalah enthusiasm. Enthusiasm ni adalah semangat lah, bersemangat diri. Dalam contoh mengambil order, kita perlu semangat, taklah mengantuk bagai. Jadi customer pun macam teruja lah nak ambil order. Seterusnya adalah C, cleanliness. Dalam SOP Mary Brown juga mempunyai banyak SOP dalam segi kebersihan, seperti kemikal yang digunakan dalam mengekalkan kebersihan dalam ruang makan, cara-cara untuk membersihkan minyak, cara-cara untuk membersihkan lantai, tingkap. Seterusnya adalah value. Value ni akan tercipta apabila QSC ni ada. Bila QSC ni wujudlah juga V, value. Menemukan dan melebihi kepuasan pelanggan. Apabila QSC ni ada sentiasa tip-top, jadi V juga wujud dan dapat kita lihatlah pelanggan tu senang dengan kita, dapat menemukan dan melebihi kepuasan pelanggan. Okay, seterusnya di Mary Brown Sungai Siput kita ada 3 departmen: dapur, kaunter dan juga lantai. Kadang-kadang di Mary Brown tempat lain ada 4 departmen, iaitu ice cream corner lah. Okay. Departmen pertama adalah dapur, menyediakan dan memastikan kualiti makanan. Seterusnya adalah kaunter, juruang makanan segera memproses pesanan dan mengutip bayaran daripada pelanggan di restoran makanan segera. L adalah lantai lah, memastikan kebersihan di ruang makan, terutamanya lantai, meja dan tingkap. Di kitchen, setiap makanan dimasak, semuanya datang dari dapur. Tak ada lah makanan datang daripada ruang makan, masak di ruang makan, tak ada. Bahawa kebanyakan makanan datang dari dapur. Aiskrim datang dari dapur, air juga datang berdekatan dengan dapur, semualah datang dari dapur. Kerja dapur. Dapur kita ada 3 stesen, iaitu nasi station, ayam station dan juga burger station. Gambar pertama ni adalah nasi station, gambar kedua ayam station, gambar ketiga burger station. Dalam gambar pertama ni menyediakan penyediaan untuk menghidang nasi lemak MB. Jadi di nasi station ni kita ada nasi ayam, nasi MB, bubur ayam. Jadi di sinilah kita buat semua jenis-jenis nasi dan juga bubur. Okay, di gambar tengah ni adalah ayam station. Membuat ayam potage lah. Ini kerja untuk menyalut tepung ke ayam. Di ayam station ni juga ada deep fryer ataupun master fryer. Jadi memudahkan proses memasak ayam. Burger station. Di Mary Brown juga kami menyediakan 5 jenis burger, iaitu chicken burger, cheesy O burger, hot touch burger, tower burger dan juga fish fillet burger. Seterusnya, bahagian dapur menyediakan produk sebelum dan semasa operasi. Memastikan kawasan di dapur sentiasa bersih dan tersusun. Menerima dan membuat pesanan, mencatat bahan dan barangan yang diambil di stor dan peti sejuk beku, menapis minyak dan tepung dan juga membuat MRE.
mencatat bahan dan barangan yang diambil di store dan di peti sejuk beku ni adalah untuk memastikan manager tahu sesuatu barang tu ada ke, tak ada ke, dah di order segera ke, tak perlu di order ke. So ialah menapis minyak dan tepung. Minyak haruslah sentiasa ditapis dan juga dijaga untuk memastikan produk tersebut tidaklah kelihatan kusam dan juga berbau hangit. Seterusnya adalah membuat MRE di kaunter ataupun cashier. Kaunter juga ada 3 stesen, iaitu tempat mengambil order, tempat membuat air dan juga tempat membuat order. Juruang akan mengambil pesanan daripada pelanggan apabila diorang sampailah. Semasa juruang mengambil order, packer akan lihat kepada diorang punya komputer dan terus membuat order ataupun membuat air dululah. Di gambar tengah ni, packer start untuk membuat air kerana apabila order telah siap, pelanggan terus boleh ambil air dan duduk. Okey, seterusnya adalah apabila order telah sudah diambil, juruang akan bantu packer untuk mempercepatkan lagi proses membuat makanan tersebut. Bahagian juruang, juruang juga membuat produk ya, seperti kuah kari kanda, mashed potato, kuah mashed potato dan juga sup ayam. Pembungkusan, mencadangkan suggestion selling, cadangan jualan. Suggestion selling ni adalah benda-benda ataupun menu-menu yang juru jual harus mensuggestkan kepada customer lah. Kalau diorang beli, kita akan dapat macam point macam tu. Mengisi 3 borang iaitu cashier float, pick up record dan bagging record. Seterusnya adalah membuat MRE. Floor ataupun lantai, pekerja lantai akan membersihkan segala-galanya untuk kepuasan pelanggan, seperti sinki, tingkap, lantai dan juga meja makan. Okey, di lantai memastikan ruang makan yang bersih, mengawal penggunaan bahan kimia seperti sabun, air sanitizer dan juga hand sanitizer. Memberikan borang komen kepada pelanggan. Apa ini borang komen? Borang komen ni ada borang komen ni borang yang kita beri kepada pelanggan dan pelanggan taklah isi. Dalam tu ada cara-cara untuk kami improve, apa yang suggestion yang perlu ditambah lagi, apa yang perlu kita buat dan lain-lain. Dan juga akhir sekali mengisi MRE. Daripada tadi dengar MRE. Apa tu MRE? MRE itu adalah borang-borang pembuatan makanan lah. Bila diorang buat, masa bila tarik luput. M tu adalah make, R itulah ready, E itulah expired. Okay, seterusnya. Okay, promosi-promosi semasa kami melakukan latihan industri di sini. Promosi pertama adalah Extra Arm. Extra Arm ni adalah promosi tahun baru Cina. Iaitu diorang membuat sos salted egg untuk promosi tahun baru Cina lah. Promosi ni bermula daripada bulan Februari dan akhir pada bulan April. Lah Bobaloi. Bobaloi ini adalah promosi makanan, satu mangkuk kecil ni berharga RM5 setiap satu. Harga RM5, 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 RM5. Promosi ini bermula pada bulan 3, bulan Mac hinggalah kini. Sekarang pun tak habis lagi promosi ini. Okey, untuk promosi ini saya amat rekomenkan yang tengah ni cheesy chicken mash bowl dan juga atas ni buah pedas bola. Ini adalah promosi Riang Raya Ramadan. Promosi Riang Raya Ramadan ni adalah untuk promosi raya lah. Mary Brown membawa masuk kuah rendang untuk promosi Riang Raya Ramadan ini.
Promosi ini bermula pada bulan 4, bulan April hinggalah bulan Mei, bulan 5. Seterusnya adalah promosi Oishi Japan. Promosi Oishi Japan ni bermula pada bulan 6, akhir bulan 6. Mary Brown memperkenalkan satu sos, iaitu sos teriyaki wasabi yang dibawa masa sendiri oleh Mary Brown untuk memperkenalkan makanan-makanan Jepun. Di gambar bawah ini adalah gambar saya di page official Mary Brown sendiri di Twitter dalam mempromosikan Mary Brown punya promosi inilah, Oishi Japan ni. Kerja di luar permis. Okey. Ini adalah mesyuarat sebelum CSR. Semasa di Mary Brown, kita ada satu community service lah, iaitu kami menderma bubur di masjid-masjid yang berdekatan. Ini adalah mesyuarat sebelum bermulanya kerja-kerja komuniti itu. Di hadapan ni yang berbaju pink ni adalah kami punya restoran manager yang sedang memberi mesyuarat, iaitu Sir Remy bernamanya. Ini adalah gambar-gambar semasa berlakunya CSR untuk Ramadan. Kami telah memberi bubur sebanyak 100 unit kepada masjid yang berdekatan. Kita dapat lihat gambar Cik Mang ni. Cik Mang ni adalah maskot Mary Brown sendiri. Yang memakai Cik Mang ni adalah saya. Sebenarnya dapat kita lihat pemberian bubur kepada orang-orang masjid, orang-orang yang datang solat di situ. Dapat lihat gambar pakcik ni yang sangat garang mengambil bubur. Okey, seterusnya mengedarkan voucher ke pasaran yang berdekatan. Kami juga membuat pengedaran voucher di pasaran yang berdekatan untuk memaklumkan bahawa kita ada voucher lah untuk digunakan. Perkenalkan kepada orang lain mengenai pesanan tanpa sentuh. Okey, baru-baru ini kita melancarkan pesanan tanpa sentuh lah, iaitu kita menggunakan QR code. Kita scan je QR code tu, kita boleh buat order di rumah atau di mana-mana saja. Apabila makanan tu siap dalam 15 minit ke 10 minit ke, boleh terus ambil dan balik. Tak ada transaksi menggunakan wang, hanya menggunakan online transfer ataupun kad kredit lah. Okey, pesanan tanpa sentuh juga boleh digunakan dalam aplikasi Mary Brown. Aplikasi Mary Brown ni boleh di-download di App Store, Google Play dan juga Apps Gallery. Pencapaian semasa internship dengan Mary Brown Sungai Siput. Kita telah mendapat highest suggestion selling yang kita cakap mula-mula tadi, highest suggestion selling sebanyak 2 kali dalam kedai tersebut lah. Seorang pelajar thesis yang intern bersama kami, iaitu Amir Firdaus, telah mendapat Best Worker Monthly lah daripada bulan April sampailah sekarang, bulan Julai. The worst experience semasa saya melakukan latihan industri di sini adalah pada bulan 3, permulaan latihan industri. Semasa itu hampir semua staf Mary Brown Sungai Siput dikuarantinkan akibat terkena jangkitan COVID-19. Jadi kami terpaksa melakukan full shift lah. Full shift daripada pukul 9 hingga pukul 10 malam. 9 pagi hingga 10 malam. Okay. Bulannya, latihan industri di Mary Brown ini dapat meningkatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan saya dalam situasi pekerjaan yang sebenar. Dan latihan industri di Mary Brown juga dapat mengeksposkan kami tentang cara-cara kerja di fast food industri, cara-cara cara-cara menghandle lah fast food industri, cara-cara kerja manager dan lain-lain.
Itu saja presentation data industri saya. Sekian, terima kasih.